Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali bagi kelas tadabbur kita menerusi surah Al-Insan. Dan insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung semula ayat ke-16 ke? Dah habis Ustaz, dah mula sampai 17. 17 ya. Ya. Okey, baik. Jadi kita akan masuk pada ayat yang ke-17 insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Yang bermaksud, dan mereka dalam syurga itu diberi minum sejenis minuman yang campurannya daripada zanjabil. Maksudnya dalam ayat ini Allah menyambung lagi antara beberapa nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada golongan Al-Abrar. Kita masih lagi berkenaan dengan tajuk kurniaan Allah akan kenikmatan syurga di dalam nikmat syurga kepada golongan Al-Abrar. Iaitu Allah menyatakan antara keistimewaan nikmat yang diberikan pada golongan Abrar itu adalah diberi kepada mereka minum. Perhatikan bahasa Quran, Allah Ta'ala tak sebut wayasqau, tapi Allah sebut wayusqau. Itu kita kena belajar bahasa Arab ya. Kalau wayasqau, ya tu berbaris atas. Ni kita pergi kepada tafsir dulu ya. Kalau wayasqau maknanya adalah ahli syurga itu perlu mencedok atau mengambil air daripada tempatnya. Kalau perkataan wayasqau, kalau dibaca begitu, maknanya ahli syurga itu perlu untuk mengambil gelas dan mengambil air sendiri daripada tempat yang disediakan air minuman itu untuk mereka. Tapi dalam ayat ini Allah bukan menggunakan lafaz wayasqaun, tapi Allah menyebut wayusqaun dengan ya itu berbaris hadapan. Maknanya adalah akan dibawa kepada ahli syurga itu oleh para wildan, pelayan-pelayan, pemuda-pemuda di dalam syurga, dituangkan air kepada mereka dan dihidangkan dan diberi minum kepada mereka akan minuman tersebut. Ini makna wayusqaun. Makna katanya dalam ayat ini menceritakan pada kita setiap kali apabila ahli syurga inginkan minuman atau menginginkan apa sahaja nikmat yang berada dalam syurga, sama ada pakaian, makanan dan selainnya, melainkan semuanya akan didatangkan kepadanya, dipakaikan untuknya dan dihidangkan baginya dan juga diminumkan kepadanya akan minuman itu. Maknanya sampai dituangkan ataupun diletakkan minuman itu di mulutnya untuk ia meminumnya sekadar yang ia inginkan. Ini adalah satu layanan
yang amat istimewa dan juga satu khidmat yang Allah berikan yang sempurna kepada golongan al-abrar. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan antara minuman yang diberi kepada mereka itu daripada sekalian minuman-minuman yang terdapat dalam syurga, iaitu ka'san. Ka'san ini para ulama menafsirkan maknanya gelas yang digunakan untuk dihidangkan padanya arak. Gelas yang digunakan untuk dihidangkan padanya arak. Ya, dihidangkan padanya arak. Maknanya apa di sini? Maknanya adalah ahli syurga daripada golongan abrar ini antara salah satu daripada minuman yang Allah Ta'ala kurniakan dan sediakan kepada mereka adalah arak. Ya, adalah arak. Tapi ingat, gelas yang mereka dihidangkan arak itu tadi, kalau kita masih ingat pada ayat ke-16, Allah menyatakan ia adalah daripada qawarir. Qawarir adalah merujuk kepada mutiara ataupun merujuk kepada mutiara lah, pearl, pearl maknanya mutiara. Ia merujuk kepada gelas yang keindahannya terlihat seakan perhiasan mutiara yang indah. Itu adalah bukan sekadar mereka mendapat layanan yang terbaik daripada Allah, tetapi dalam ayat ini Allah juga menyatakan bekas minuman mereka, bekas makanan yang mereka gunakan di dalam syurga itu, dan apa sahaja alat-alat yang lain akan Allah berikan kepada mereka alat-alat yang teristimewa. Bekas yang paling istimewa, perhiasan yang paling istimewa, itu yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka sebagai ganjaran kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudiannya, yang kedua Allah sebut dekat sini, arak yang mereka minum dalam tafsir ni kata mizajuha zanjabila. Dicampurkan arak itu dengan satu jenis mata air di dalam syurga yang namanya zanjabil. Ini kita akan detailkan nanti, ya. Maknanya antara keistimewaan selain daripada layanan, selain daripada gelas, perhiasan, perkakas, peralatan yang mereka gunakan itu yang sangat mewah, yang ketiga Allah menyatakan minuman mereka itu adalah minuman campuran. Maknanya bukan sekadar minuman yang biasa, tapi minuman mereka itu telah diadun, telah dicampurkan dengan minuman-minuman yang lain yang datang daripada mata air syurga yang lain, yang dicampurkan pada minuman mereka untuk menambahkan perisa dan kelazatan dan keasyikan dan kesedapan minuman mereka itu sebagai satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Ini adalah antara nikmat-nikmat yang Allah janjikan kepada golongan al-abrar melalui tafsiran. Sekarang kita lanjutkan kepada tadabburnya. Yang pertama di sini menunjukkan kepada kita keistimewaan minuman mata air yang lazat dan segar dengan campuran minuman yang lain di dalam syurga. Yang pertama sekali, bagaimana Allah Ta'ala memuliakan ahli syurga itu adalah dengan Allah menyediakan bagi mereka sebelum makanan, sebelum yang selainnya adalah Allah sediakan bagi mereka minuman yang lazat. Minuman yang lazat. Sebab memang salah satu daripada bentuk layanan yang baik, layanan yang istimewa, kerana bagi masyarakat Arab, bahkan kita pun menerima budaya ini, apabila kita nak menyambut kedatangan tetamu ataupun hendak memuliakan seseorang, maka kita memberikan kepada mereka minuman terlebih dahulu.
Kerana bila orang datang bertandang sebagai tetamu, sudah pasti dia menempuh perjalanan. Dia sudah menempuh pemusafiran. Dan dia sudah pasti menghadapi sepanjang pemusafirannya itu atau perjalanannya itu kedahagaan kerana penat yang ia lalui di dalam musafirnya. Maka disebabkan kerana itu, antara pengamalan masyarakat Arab bahkan diterima juga sebagai satu standard operasi di kalangan servis yang diberikan oleh pihak manusia ini, penerimaannya di kalangan kita adalah memberi minum kepada orang yang baru sampai atau orang yang baru tiba. Kerana itu adalah tanda hormat dan juga tanda kemuliaan dan tanda kita mengambil kepedulian tentang kepenatannya, kelelahannya di dalam perjalanan dan pemusafirannya. Maka demikianlah Allah Ta'ala sebut kepada golongan abrar kerana keletihan mereka dengan segala penat lelah mereka dengan amalan yang mereka lakukan di dunia dahulu dan perjalanan mereka daripada alam dunia sehinggalah menuju ke alam syurga, maka sudah pasti sebagai tanda takrimah, kemuliaan dan juga sebagai tanda tajalli, yakni penghormatan yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah mulai dengan memberi minuman kepada mereka. Dengan Allah SWT memberi minuman untuk mereka. Maka ini adalah merupakan salah satu daripada kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada golongan al-abrar, kepada golongan al-abrar. Baik. Kemudiannya kalau kita lihat di sini, apakah keistimewaan daripada mata air yang telah Allah Ta'ala berikan kepada golongan abrar ini? Para ulama mengatakan ada dua golongan di dalam syurga ini. Yang pertama adalah merupakan golongan abrar. Golongan abrar, mereka mendapat air campuran daripada mata air. Maksudnya satu mata air ini dicampur dengan mata air yang lain. Atau arak dicampur dengan perisa mata air yang lain. Tapi dia ada satu lagi golongan, iaitu golongan Ashabul Yamin. Golongan Ashabul Yamin, mereka hanya dapat menikmati setiap satu minuman tanpa campuran. Jadi kalau dia nak minum air sungai arak, dia hanya dapat minum air sungai arak. Kalau dia nak minum air sungai susu, dia hanya dapat minum air sungai susu. Dia tak boleh campurkan perisa bagi air-air sungai itu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini adalah merupakan satu nikmat yang Allah bedakan, yang Allah bezakan mengikut kedudukan, tingkatan, darjat seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita kena fahami bahawasanya setiap penganugerahan nikmat yang Allah beri kepada ahli syurga, ia akan berbeza-beza mengikut darjat kedudukan mereka, amalan mereka, keimanan mereka, ketaatan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan berbeza-beza. Demikian juga tingkatan-tingkatan dan darjat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang ni kita nak tengok di antara bentuk jenis mata air yang ada dalam syurga yang menjadi campuran kepada mata air yang lain atau pada minuman yang lain. Dia lebih kurang ada 6 jenis mata air yang boleh dicampurkan dengan minuman-minuman yang lain yang terdapat di dalam syurga Allah Ta'ala, seperti mana yang Allah Ta'ala berikan sebagai satu kemuliaan dan balasan ganjaran terhadap golongan al-abrar. Baik, yang pertamanya namanya kafur. Namanya kafur.
Yang ni kita ada bincangkan sebelum daripada ini berkenaan dengan salah satu daripada mata air yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan dalam Quran, kana mizajuha kafura, pada ayat yang kelima dalam surah Al-Insan sebelum daripada ini. Apakah itu kafur? Sejenis mata air dalam syurga yang sejuk. Ya. Dia adalah minuman mata air yang sejuk dan berangin. Maknanya kalau kita minum tu kita dapat rasa kesejukan pada tekak kita, pada nafas kita, dan kita akan dapat rasa ketenangan atas kesejukan itu. Bahkan air ini juga kalau dicampur dengan minuman yang lain, dia boleh menyejukkan minuman yang lain itu juga, supaya ahli syurga juga dapat menikmati minuman-minuman yang sejuk yang terdapat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu daripada kemuliaan nikmat yang Allah ganjarkan kepada golongan al-abrar. Dan air kafur ni keluar daripada mana sahaja arah yang dikehendaki oleh ahli syurga, dan ia akan sentiasa mengalir ke mana saja perginya ahli syurga itu. Subhanallah. Kat mana saja mereka berjalan, kat mana saja mereka mengembara dalam syurga itu, air kafur ni sentiasa mengalir mengikuti mereka sepanjang perjalanan tanpa memudaratkan mereka, dan ahli syurga akan dapat mengambil minuman kafur ini untuk menikmatinya atau dicampurkan dengan minuman-minuman yang lainnya untuk menyejukkan dan menyedapkan minuman mereka. Yang kedua namanya tasnim. Ini juga Allah Ta'ala ada sebutkan, nanti kita akan masuk pada ayat yang ke-18. Bukan, minta maaf. Dalam surah Al-Mutaffifin, maafkan saya, yang mana Allah Ta'ala sebut, khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, wa mizajuhu min tasnim. Kata Allah, sesungguhnya bagi mereka itu adanya minuman arak yang dicampurkan padanya bauan daripada kasturi. Dan di situ juga kamu akan dapat melihat bagaimana dicampurkan pada minuman arak mereka itu dengan tasnim. Apakah itu tasnim? Tasnim ini kata para ulama adalah air mata air yang Allah Ta'ala alirkan ia daripada arasy-Nya. Ajaib. Sangat ajaib mata air tasnim ini. Dia mengalir daripada bawah arasy Allah turun ke syurga, dan air ini mengalir tanpa ada paip ataupun tanpa ada alat yang mengalirkannya. Maknanya ahli syurga akan nampak air ini terapung di udara dan dia mengalir seolah-olah dia mengalir di dalam paip atau di dalam saluran air. Tapi sebenarnya tidak. Dia terawang-awangan, dia mengalir di udara dan dia tidak tumpah jatuh ke tanah. Dan maksud tasnim ni daripada atas dituang ke bawah. Dia sentiasa mengalir di bahagian atas, dia mengalir di bahagian udara. Dan bila ahli syurga nak minum, maka dia akan turun daripada atas dan memberikan minuman itu kepada ahli syurga. Dan minuman tasnim ini juga akan dicampurkan dengan arak. Dengan arak dalam syurga, lalu diberi minumnya ia kepada ahli syurga itu. Baik. Kemudian yang ketiga namanya salsabil. Salsabil adalah merupakan satu mata air yang terbit daripada syurga Adnan, atau dipanggil syurga Adnin. Kenapa namanya salsabil? Kerana kata para ulama, air mata air ini mengalir dari satu aliran air sahaja. Maknanya daripada syurga ke syurga, syurga ke syurga, dia hanya ada satu aliran tempat mengalir sahaja. Dia bukannya
satu aliran, kemudian dia ada cabang-cabang, dia pergi mengalir ke tempat-tempat yang selainnya tidak begitu. Kenapa namanya perkataan salsabi daripada perkataan salsalah yang memberi maksud yang bersambung-sambung, yang mengalir dan kena bersambung-sambung kepada setiap syurga-syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga adalah minuman yang istimewa yang Allah Ta'ala datangkan daripada syurga Adnin, ya, yang Allah mengalirkan daripada syurga Adnin ke syurga-syurga yang lain, lalu ia dapat dinikmati oleh golongan al-abrar. Oleh golongan al-abrar. Cuma dia mengalir daripada satu aliran air, maknanya nak menunjukkan mudah untuk mendapatkan air salsabi ini. Yang keempat, yang ayat yang kita sedang bacakan ini, yang mana ni? Ayat 17 ni, iaitu kita membicarakan tentang zanjabil. Arak yang bercampur dengan zanjabil. Apa itu zanjabil? Zanjabil ni kalau ikut dari segi bahasa, halia. Dalam bahasa Arab kita panggil halia. Kalau siapa nak beli halia, dia cakap Arab, dia kata dia nak zanjabil, maka orang Arab akan bagi halia lah dekat dia. Tapi di sini menunjukkan pada kita, di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya minuman yang panas. Zanjabil ni adalah air yang agak panas, tapi bukan panas yang memudaratkan ahli syurga ketika nak minumnya. Dan zanjabil ni bila diletakkan pada satu-satu minuman, menyebabkan minuman tu boleh jadi panas yang tidak memudaratkan. Ini panas yang tidak menyakitkan, panas yang tidak memudaratkan, tapi dalam masa yang sama, panasnya itu mengeluarkan aroma yang sangat indah. Aroma yang lazat, aroma yang menyelerakan. Itu zanjabil disebutkan tafsirannya oleh para ulama mufassirin berkenaan dengan makna zanjabil. Maknanya kata dalam ayat 17 ni Allah menyatakan pada kita bahawasanya ahli syurga daripada kalangan golongan al-abrar, ketika mana mereka diberi minum daripada arak di dalam syurga, arak itu akan dicampurkan bersama dengannya zanjabil, menyebabkan arak tu jadi suam, panasnya yang tidak memudaratkan, bahkan air panas yang tidak menyakitkan mulut, bahkan yang sangat wangi, sangat beraroma dan sangat menyelerakan. Maka inilah arak campuran zanjabil yang Allah sediakan pada golongan al-abrar. Sebab kata para ulama, kalau ahli syurga nak minum minuman yang panas, diletakkan padanya zanjabil. Kalau mereka nak minum minuman yang sejuk atau yang berangin, maka diletakkan padanya minuman kafur. Ini adalah satu keistimewaan. Tak payah nak ambil kuku ke kowe ke apa ke, tak payah ada semua tu, atau dispenser pun tak payah ada, melainkan dia ada secara naturally, secara semula jadi yang Allah ciptakan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, namanya adalah mata air jariyah. Yang mana dalam ayat Quranul Karim Allah Ta'ala menyebutkan tusqa min ainin jariyah. Dalam surah Al-Ghashiyah Allah mengatakan diberi minum kepada ahli syurga itu daripada mata air yang jariyah. Mata air jariyah ni maknanya sentiasa mengalir, iaitu arak yang sentiasa mengalir. Jariyah adalah merupakan air, salah satu daripada nama air sungai Arak. Ya, air sungai Arak yang dia sentiasa mengalir, maknanya dia tak perlu diproses, tak perlu diperap, tak perlu dipijak, tak perlu tak perlu diproses lah. Maknanya dia adalah satu air sungai Arak ataupun air Arak yang sentiasa mengalir, dan ahli syurga dapat menikmati minuman arak ini bila-bila masa yang mereka kenal. Dan yang keenam adalah mata air tahur,
Ya, mata air tahur. Ini juga Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim tentang antara minuman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ahli syurga itu. Dalam surah Al-Insan, nanti kita akan masuk pada ayat 21, Allah menyatakan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Maka Allah Ta'ala akan memberi kepada ahli syurga itu minum daripada minuman yang tahur. Okey, apa minuman yang tahur? Minuman yang terbit daripada pokok yang ada dalam syurga sebelum dia masuk ke dalam syurga. Ini dipanggil sebagai minuman jus. Kerana mata air tahur ni dikeluar daripada pokok. Keluar daripada pokok. Maksudnya setiap pokok-pokok dalam syurga ni, dia adalah pokok buah-buahan lah. Pokok buah itu, pokok buah ini. Dan ada buah yang kita pernah tahu, ada buah yang kita tak pernah tahu. Ada buah yang kita tak pernah tengok, tak pernah dengar, tak pernah terlintas dalam fikiran. Seperti mana kata Nabi SAW. Maka pokok-pokok dalam syurga ini, dia akan mengalir di bawah pokoknya itu air minumannya. Masya Allah, nak kata hebatnya ciptaan Allah yang bernama syurga ni. Kita kalau kat dunia nak minum oren, kita kena ambil buah oren dulu, kita kena potong dia, baru kita kena perah dia, baru kita boleh dapat pati dia. Begitulah dengan buah-buah mana pun. Kalau kita nak mendapatkannya, kita kena ambil, kita kena proses, baru kita boleh minum. Tapi dalam syurga Allah, semua itu tak berlaku dengan usaha dan kudrat manusia. Tapi nikmat syurga itu, dia tersedia dengan iradat Allah. Yang mana bila hamba-hamba Allah kendaki, Allah hanya berkata, "Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Apabila mereka menghendaki apa-apa saja kenikmatan yang berada di dalam syurga itu, maka Allah Ta'ala akan kata jadi, maka jadilah. Maka mereka akan dapat menikmati nikmat-nikmat itu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketujuh namanya mata air naddakhah. Ya, mata air naddakhah. Yang mana Allah kata dalam Quran, fihima ainani naddakhatan. Dalam surah Ar-Rahman, kata Allah, sesungguhnya di dalam syurga itu ada dua jenis mata air yang naddakhah. Mata air yang naddakhah. Baik, kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quranul Karim, dalam surah Ar-Rahman, pada ayat yang ke-66. Kita lihat apa maksud kata-kata Allah Ta'ala. Dalam kedua-dua syurga itu terdapat dua mata air yang terus-menerus memancut airnya. Naddakhah ni yang sentiasa terpancut keluar. Dia bukannya yang hanya mengalir di atas tanah, tapi dia boleh mengalir, terpancut keluar daripada tanah, mengalir sehingga keluar daripada tanah dan terpancut untuk memudahkan ahli-ahli syurga menikmati dan mendapatkan minuman itu pada bila-bila masa sahaja. Nah, ini namanya minuman naddakhah. Tapi minuman naddakhah ini, kata para ulama tafsir, dia ada dua jenis bauan wangian. Satu kasturi, satu lagi nama wangian yang bernama ambar. Ambar ni adalah sejenis kayu, apa ni dipanggil, Allahu Akbar, kayu gerharu, ya, yang merupakan salah satu daripada sejenis kayu yang mengeluarkan wangian yang sangat wangi, ya. Wangian yang sangat wangi yang dinamakan dalam bahasa Arab ambar. Satu wangian kasturi, satu lagi adalah wangian ambar, yang mana dia merupakan salah satu daripada mata air yang mengeluarkan bauan yang sangat wangi. Gaharu, gaharu lah, gaharu. Silap ni, gaharu. Agarwood ke, lebih kurang lah macam tu lah, ya.
Mereka nak mengatakan bahawasanya dia mengeluarkan satu bauan yang sangat wangi dan bauan kasturi. Bagi siapa yang meminum mata air nadhakhah ini, setiap kali mereka minumnya, mereka akan dapat mencium bau kasturi dan bauan gaharu itu atau ambar itu. Ini antara mata air yang ada dalam syurga Allah yang boleh dicampurkan dengan minuman yang lain. Kalau diletakkan nadhakhah sambil mereka minum, mereka boleh bau bauan kasturi yang tidak akan hilang sepanjang mereka menikmati minuman itu, dan perisanya. Begitu juga dengan bauan yang wangi yang datang daripada ambar. Sekarang ni kita tengok yang kedua pula. Di sini juga menunjukkan pada kita pada ayat yang ke-17 bahwasanya antara bentuk kenikmatan yang Allah beri kepada golongan abrar bukan sekadar mata air yang lazat dan segar, tetapi kenikmatan dan kelazatan arak yang berada dalam syurga yang Allah jadikan ia tidak memabukkan dan tidak memuntah atau meloyakan atau memeningkan kepala atau menghilangkan kewarasan akal. Ini adalah salah satu daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan al-abrar. Salah satu daripada kurniaan Allah kepada mereka ini yang Allah sebutkan adalah kelazatan, kenikmatan, keasyikan yang mereka kecapi daripada kelazatan arak di dalam syurga yang telah Allah Ta'ala sediakan ia kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ini salah satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita yang Allah telah sediakan pada golongan al-abrar. Sekarang ni kita nak tengok, oleh kerana Allah bagi tahu kepada kita pada ayat 17 ini, golongan al-abrar antara minuman yang Allah akan beri minum kepada mereka adalah arak di dalam syurga. Yang mana arak tu juga dicampurkan dengan zanjabil supaya arak tu menjadi panas, tetapi panas yang tidak memudaratkan dan mengeluarkan wangian yang cukup melazatkan. Sekarang ni kita nak tengok sifat-sifat dan jenis-jenis arak yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat dan jenis arak yang ada di atau sifat arak yang ada dalam syurga Allah Taala. Yang pertama, seperti mana disebut di dalam ayat Al-Quranul Karim, beza arak di dunia dengan arak di dalam syurga. Arak di dalam syurga, kata Quran, warnanya putih jernih. Putih jernih. Saya pun tak sure putih jernih ni macam mana, tapi yang saya dapat faham, putih jernih ni dia bukanlah sampai putih yang berwarna seperti susu, tapi dia lebih kepada putih seperti mana minuman air kosong. Walaupun dia nampak putih jernih seperti itu, tetapi rasanya amat-amat menyedap dan melazatkan. Itu yang pertama. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala. Kalau kita boleh tengok dalam ayat Quran. Kejap ya. Okey. Kita tengok dalam surah As-Saffat pada ayat 46. Allah kata apa? Allah kata macam mana ahli syurga dilayan oleh pelayan dalam syurga dengan gelas-gelas arak. Kata Allah, yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Sentiasa para pelayan tu menghidangkan gelas-gelas arak kepada ahli syurga. Bayda'a ladzatin lisyaribin. Kata Allah Ta'ala, bahkan minuman arak dalam syurga itu warnanya adalah merupakan warna putih bersih. Berbeza dengan arak di dunia ini. Ambillah teknologi apa pun, arak sukar untuk dijadikan warnanya putih bersih. Biasanya ada juga yang putih, tetapi
putih yang ada kotoran, putih yang ada campuran. Tapi berbezanya arak di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Allah jadikan warnanya adalah merupakan warna putih jernih. Ini warna putih jernih yang mana kelihatan seperti air kosong, namun kelazatannya ya, tiada kepalang lagi. Yang kedua adalah wangi. Ya, Allah kata lazzah lisyaribin. Para ulama menafsirkan makna lazzah ni bila mencium baunya maka dapat terasa pada tekak ahli syurga itu akan kelazatannya. Dahsyat nikmat syurga ni. Kita tak rasa lagi. Bau tengok tapi kita seolah-olah di tekak kita ni Allah Ta'ala dah bagi rasa kelazatannya dan juga kesedapannya atau wangiannya. Allah Ta'ala dah bagi rasa aromanya dan sebagainya ketika mana seseorang itu menikmati arak di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengeluarkan bauan yang wangi. Ya, baik. Sekejap ya, saya lupa nak buka charger ni. Okey. Yang sama balik. Yang ketiga, bukan sekadar wangi tetapi lazat dan menyedapkan. Arak dan syurga ni amat lazat dan sangat menyedapkan. Kerana dalam surah As-Saffat pada ayat 46 Allah menyatakan lazzatil lisyaribin. Bukan sekadar kelazatan pada bau wangiannya tapi kelazatan pada perasanya. Yakni perasa bagi minuman air arak itu. Yang keempat, Allah kata dalam surah As-Saffat ayat 47 la fiha ghaulun. Sifat arak dalam syurga ini tidak memabukkan dan tidak memeningkan kepala. Maknanya dia bukan arak yang bila minum banyak manusia akan mabuk, manusia akan leka, manusia akan buat benda yang membahayakan dirinya atau membuatkan perkara yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Maka arak dalam syurga berbeza dengan arak dekat dunia. Arak di dunia kalau minum banyak, kalau minum sikit tak rasa puas. Kalau minum banyak memabukkan dan menghilangkan akal dan memudaratkan diri atau memudaratkan orang lain. Yang kelima, tidak memuntahkan atau menghilangkan akal. Salah satu daripada kelebihan arak dalam syurga ini adalah bagi setiap orang yang meminumnya sebanyak-banyak mana pun akan minuman arak ini melainkan yang kelima, arak itu tidak menyebabkan ahli syurga muntah atau hilang rasional akalnya ya, untuk dia mengingati Allah, untuk dia bersyukur di atas nikmat Allah dan seumpama dengannya. Ini tidak akan berlaku kepada mereka sama sekali. Ya. Baik. Yang keenam, antara bentuk arak dalam syurga itu juga adalah menyihatkan dan menyuburkan jasad tubuh badan. Menyuburkan jasad tubuh badan. Sehingga kan ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawasanya kata beliau tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh ahli syurga melebihi daripada minuman yang memabukkan di dunia tetapi tidak memabukkan di akhirat. Dan berwarna seperti kotoran di dunia tetapi berwarna putih jernih di hari akhirat. Ini kata-kata sahabat untuk menggambarkan kepada kita perbezaan antara arak di dunia dan juga arak ketika mana kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Namun salah satu peringatan
yang diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahawasanya sesiapa yang pernah meminum arak, sesiapa yang pernah meminum arak, siapakah yang pernah meminum arak di dunia, maka Allah Ta'ala akan mengharamkan baginya minuman arak itu pada hari akhirat. Sekejap, saya cari dia punya hadisnya. Okey. Sekejap. Okey. Dalam sebuah hadis disebutkan daripada riwayat Bukhari dan juga Muslim. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah." Baginda mengatakan, sesiapa sahaja yang pernah meminum arak di dunia. Bila Nabi sebut syariba, pernah meminum arak, maknanya sama ada arak tu dia minum sampai mabuk ke, atau dia minum dekat dunia tak sempat mabuk ke, sama ada dia minum sebanyak-banyaknya ke, atau dia minum hanya sekadar beberapa tegukan ke atau titisan ke, tak kira lah. Kalau dia tak bertaubat daripada dosa meminum arak itu dengan meninggalkan minum arak dan tidak menjadi alkoholik, tidak menjadi mudminul khamar, orang yang ketagihan, kalau dia mati walaupun dia Islam, Allah akan haramkan baginya sama sekali untuk mendapatkan arak di dalam syurga. Walaupun dia masuk syurga, ialah walaupun dia buat dosa besar, tapi kalau Allah nak takdirkan, Allah nak hisap dia supaya dia masuk syurga dengan amalan-amalan kebaikan yang jauh lebih besar, ya, kalau dia masuk dalam syurga pun Allah tidak akan memberikan dan mengharamkan baginya antara salah satu nikmat di dalam syurga, iaitu minuman arak. Tapi dalam hadis tersebut, kalau dia mati tak taubat, kerana kata Nabi, "Thumma lam yatub minha." Nabi letak syarat, kecuali siapa yang minum kemudian dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia pernah minum kemudian dia bertaubat pada Allah Ta'ala dengan taubat yang nasuha, maka Allah boleh beri kembali kepadanya peluang untuk mendapatkan minuman arak di hari akhirat kelak. Baik. Okey. Satu hadis lagi yang lain disebut oleh Khattabi, "Man yashribaha fid dunya lam yashribaha fil akhirah." Hadis ini lebih umum. Baginda mengatakan siapa yang pernah meminum arak itu di dunia, maka dia sama sekali tidak akan dapat meminum arak itu di hari akhirat. Okey. Seterusnya kita tengok kat sini yang keenam. Sifat arak dalam syurga adalah menyihatkan dan tidak memudaratkan. Sedangkan arak dekat dunia telah terbukti minum arak banyak boleh mendatangkan penyebab kanser, darah tinggi, rosak buah pinggang dan kemudaratan-kemudaratan yang lain, termasuklah yang lebih utamanya adalah memabukkan dan merosakkan akal manusia hingga menyebabkan manusia hilang pertimbangan dan kewarasannya. Jadi ini ada 6 perkara yang berkaitan dengan jenis arak yang berada di dalam syurga Allah dan sifat-sifatnya. Sekarang ni kita nak pergi pada ayat yang ke-18. Pada ayat yang ke-18 ini Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ainan fiha tusamma salsabila." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di dalam syurga itu terdapatnya satu mata air yang disebutkan namanya salsabil. Maka setelah Allah bagi tahu ahli syurga ni, golongan abrar ni dapat minum arak yang bercampur dengan zanjabil yang jadikan dia agak suam dan panas yang tidak membahayakan. Kemudian Allah bagi tahu yang special lagi yang Allah bagi pada abrar, yang Allah tak bagi pada golongan ashabul yamin, adalah satu mata air yang namanya salsabil. Setengah orang baca salsabila. Ya, salsabil atau salsabila tak kisahlah. Dia daripada perkataan sabilun. Sabilun maknanya jalan, laluan, aliran. Kenapa namanya salsabil? Kerana kata para ulama, sebahagian ini tadi kita dah sebutkan di awal kuliah kita tadi, berkenaan dengan nama-nama lain bagi mata air yang berada dalam syurga. Antara yang Allah Ta'ala sebut, kenapa namanya salsabila? Kerana dia berasal daripada perkataan sabil. Sabil ini maknanya adalah jalan yang terang, yang nyata, yang mudah. Maknanya Allah nak bagi tahu mata air yang ada dalam syurga yang bernama salsabil ini adalah sejenis mata air yang di mana mata air itu adalah merupakan satu mata air yang selalu berlega-lega. Dia perkataan sabil, ya, maknanya selalu mengalir dan tidak berhenti-henti mengalir sehingga dia berlega-lega seperti kitaran. Maknanya dia turun, dia pusing, dia turun, dia pusing. Maknanya air itu seperti orang kata apa, bergerak mengikut laluan arus yang telah ditetapkan oleh Allah melalui tempat-tempatnya. Okey. Satu lagi, kenapakah namanya salsabil? Kita dah bincangkan sebelum ni pada ayat yang sebelumnya. Saya ada nyatakan tadi kenapa namanya salsabil. Kerana kata para ulama, terbitnya dia daripada syurga Adnin dan dia mengalir daripada satu aliran air saja. Maksudnya tempat keluar dia tu satu saja, sampailah dia naik balik pergi ke tempat keluar air itu daripada syurga Adnin, kemudian dia mengalir balik. Dia tidak ada cabang-cabang untuk mengalir ke tempat-tempat yang lain, tidak ada. Jadi kalau dia mengalir satu tempat je, susahlah ahli syurga nak dapatkan air itu. Tidak juga. Kerana yang akan pergi mendapatkan air itu kepada ahli syurga bukan ahli syurga sendiri, tetapi adalah wildan, ini pelayan-pelayan yang berada dalam syurga. Dia akan buat servis yang tip-top. Ya, dia akan bawa datang dan sebagainya atas apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Inilah salah satu keajaiban yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bagi golongan orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian kita tengok tadaburnya di sini. Tadabur dia ada satu je. Okey, sebuah mata air yang sentiasa berlegar pada ahli syurga serta airnya yang sentiasa berlapis-lapisan. Baik, pada ayat yang ke-18 ni Allah bagi tahu antara minuman lain selain daripada arak yang bercampur zanjabil yang Allah akan berikan kepada golongan al-abrar adalah mata air yang bernama salsabil. Kenapa namanya salsabil? Kerana dia selalu berlegar di samping ahli syurga. Ini kalau ahli syurga pergi ke mana-mana, dia akan tengok air itu sentiasa mengalir dan mengelilingi mereka. Ya, bila ahli syurga itu bergerak, dia akan ikut. Bila ahli syurga itu berhenti, dia akan keliling. Dia buat macam pulau lah, dia akan mengelilingi ahli syurga itu supaya ahli syurga itu mudah untuk mendapatkan mendapatkan air itu tadi dengan secara tanpa kesukaran dan begitu mudah dan juga begitu menyenangkan yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli syurga ini melalui minuman salsabil. Dalam erti kata yang lain, kalau kita tengok sini, ahli syurga serta airnya yang sentiasa berlapis-lapis. Maknanya adalah telaga salsabil ni, walaupun dia selalu beredar dan mengalir di samping ahli syurga,
tapi airnya itu berlapis-lapis. Macam mana kita nak cakap? Maknanya air dia ada paras bawah, kemudian ada paras atas, kemudian ada paras paling atas, 3 dia mengalir. Kita akan nampak air itu seperti berlapis-lapis. Barangkali ulama kata dia menjadi seperti berlapis-lapis itu adalah disebabkan kerana warnanya. Kerana warna bagi mata air salsabil ini memiliki warna yang sangat indah, warna yang sangat cantik dan memiliki warna yang kita sebutkan sebagai yang amat menyenangkan pandangan mata. Maka ini juga menunjukkan pada kita bahawasanya mata air yang berada dalam syurga itu bukan sekadar salsabil ini bukan sekadar dekat di samping ahli syurga, tetapi lapisan-lapisan air itu menyebabkan warnanya lebih cantik dan juga menyebabkan air itu kelihatan lebih indah. Dalam arti kata kerana ada ulama kata 3 lapis tu dia memiliki warna yang berbeza-beza. Jadi orang tengok warna yang bermacam-macam pada air itu, maka orang ingin untuk mencuba dan menikmati air tersebut. Namun air itu hanya Allah sediakan kepada golongan al-abrar, tetapi Allah tidak sediakan kepada orang-orang yang biasa. Tidak akan mendapatkan minuman salsabil yang dicampurkan padanya, yakni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan mereka yang terpilih untuk mendapatkan minuman yang sedemikian. Ada juga ulama menafsirkan makna berlapis-lapis ni bukan sekadar warna yang berbeza-beza, tetapi salsabil ni yang memiliki berlapis-lapis dekat sini adalah merujuk kepada mata airnya itu yang sentiasa mengalir, dan setiap kali dia mengalir ke satu tempat, berpindah ke satu tempat, air itu akan menjadi warna yang lebih cerah dan akan menjadi rasa yang lebih lazat. Maknanya kalau kita minum air itu daripada atas, kemudian dia mengalir ke bawah, kemudian dia mengalir ke bawah, kemudian dia mengalir ke bawah, maka rasa kelazatan air itu kerana lapisan-lapisan yang dilaluinya berbeza-beza, seperti mana yang telah ditafsirkan oleh Imam Tabari dan juga dihuraikan oleh dan dihuraikan juga oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, Imam Ibnu Katsir. Ya. Baik. Okey, ini di antara yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang ke-19, sambungan kepada surah Al-Insan kita, dan ini adalah sambungan antara kenikmatan yang seterusnya yang Allah Ta'ala janjikan kepada golongan Al-Abrar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.